Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan mingguan Dunia Asia. Rundingan tahunan kali ke-16 antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan Malaysia berakhir baru-baru ini dengan perjumpaan empat mata di Putrajaya, Malaysia yang mana para pemimpin kedua-dua buah negara mengeluarkan kenyataan bersama. China dalam pada itu sedang berusaha membantu para penduduk miskin dan negara-negara pedalaman di Pasifik Selatan di sebalik langkah mereka mengukuhkan hubungannya dengan China. Jepun pula sedang mempertimbangkan pembelian sebahagian dari keperluan Senkaku bernilai kira-kira 26 juta dolar. Pesta Buku India yang berakhir Ahad ini menjadi tumpuan para peminat buku atau ulat buku dunia yang mengetengahkan 253 penerbit buku tempatan dan luar negara. Juga di Jepun berlangsung acara tradisi Oware Kazinobon atau pesta tari menari tanpa henti yang menarik hampir 300 pelancong. Ikuti laporannya bersama Diangku Mas Nenawati Pengiran Haji Merali. Rundingan tahunan kali ke-16 antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan Malaysia berakhir baru-baru ini dengan perjumpaan empat mata yang berlangsung di Perdana Putra, Putrajaya, Malaysia. Semasa perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, melahirkan rasa penghargaan kepada Malaysia atas penyertaan syarikat-syarikat Malaysia dalam projek-projek di bawah Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Badan Kemajuan Industri Brunei BENA serta menggalakkan penglibatan mereka dalam projek-projek pembangunan yang lain. Perkara tersebut terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir rundingan. Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dalam kenyataannya juga melahirkan rasa penghargaan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana berminat dengan metodologi program-program transformasi ekonomi dan kerajaan Malaysia. Usaha berlanjutan ke arah meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara Brunei Darussalam dengan Sarawak dan Sabah turut disentuh dalam pelbagai bidang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat kemudian menyaksikan majlis pertukaran dokumen berkaitan perjanjian kerjasama ekonomi antara kedua-dua buah negara. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekarma Dewa Dato' Seri Setia Lim Jock Sing. Sementara Kerajaan Malaysia diwakili Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Yang Berhormat Dato' Mukhris Tun Mahathir. China sedang berusaha untuk membantu para penduduk miskin dan negara-negara pedalaman di Pasifik Selatan tetapi bukan untuk bersaing. China berkata demikian di tengah-tengah usaha Amerika untuk mengukuhkan hubungan dengan China. Berucap semasa Forum Kepulauan Pasifik, Setiausaha Negara Amerika Hillary Clinton menyatakan Amerika Syarikat telah berada di rantau tersebut sejak dahulu lagi. Kunjungan Clinton ke Pasifik Selatan menimbulkan beberapa kritikan di China dengan sebahagian pengkritik mendakwa Amerika hanya ingin mencetuskan masalah ketika pengaruh ekonomi dan politik Beijing kian meluas. Semasa forum, kedua-dua negara telah berikrar program-program bantuan bertujuan meningkatkan taraf pada kalangan negara-negara kecil. Kelab Bantuan Kemanusiaan Putra Satu Malaysia untuk membantu puak etnik Rohingya di Bangladesh dan sempadan Thailand Myanmar baru-baru ini bertolak ke Pelabuhan Sitwe Myanmar menggunakan kapal tentera laut Diraja Malaysia. Peneraju kelab berkenaan Abdul Aziz Abdul Rahim berkata misi tersebut dijalankan setelah menerima lampu hijau hasil perbincangan antara Kementerian Luar Malaysia dan Kementerian Luar Myanmar.
Misi selama 11 hari itu melibatkan 38 anggota pasukan meliputi para doktor dan media, 480 tan makanan dan ubat-ubatan bernilai lebih $3 juta. Bantuan termasuk pakaian, selimut dan barangan logistik di samping 4,000 naskah kitab suci Al-Quran untuk disumbangkan ke masjid-masjid setempat. Kerjasama antara Singapura dan China menjadikan ekonomi kedua-dua buah negara lebih kukuh di sebalik kelembapan ekonomi global. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata ketika ditemu bual media China menjelang lawatannya ke negara tanah besar China, pola kerjasama ekonomi dua hala Singapura-China dijangka berubah pada masa hadapan ketika kedua-dua buah negara meningkatkan ekonomi masing-masing. Menurut Tuan Lee, ekonomi China sendiri telah meningkat dengan melakukan pelbagai aktiviti yang sophisticated serta berteknologi tinggi. Kerjasama tersebut telah pun berkembang pesat sejak beberapa dekad lalu, terutama sejak penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 1990. Singapura juga merupakan pelabur asing keempat terbesar bagi China dengan $6.33 bilion bagi pelaburan terbaru yang dilaksanakan pada tahun lalu. Kerajaan Metropolitan Jepun sedang mempertimbangkan pembelian sebahagian dari Kepulauan Senkaku. Satu perjanjian biasa bagi pembelian pulau tersebut bernilai kira-kira $26 juta juga telah dimeterai. Pasukan Kerajaan Metropolitan Tokyo berkata mereka perlu berada di Pulau Senkaku untuk menjalankan kajian lebih lanjut mengenai ekosistemnya. Kajian selama 10 jam oleh 25 anggota pasukan disifatkan sebagai satu langkah untuk membeli 3 bahagian dari pulau tersebut dari sebuah keluarga Jepun. 200 penduduk Jepun bermastautin di Pulau Senkaku sejak lebih seabad lalu. Seorang ahli perniagaan dari Fukuoka memiliki sebuah kilang memproses ikan kering. Keindahan, struktur dan keadaan pulau yang lebih banyak mendatar sememangnya menjadi salah satu dari punca pembelian dilakukan. Gubernur Tokyo berkata sebuah pelabuhan perlu dibina untuk memudahkan bot-bot nelayan mendapatkan perlindungan jika berlakunya ribut di laut. Ribuan penduduk di Chongqing, China terkandas akibat hujan musim tengkujuh yang berterusan melanda barat daya China sehingga mengakibatkan kejadian banjir. Sungai-sungai yang melimpah dan kawasan peladangan pula musnah ditenggelami air. Lebih dari 127,000 orang terjejas di bahagian barat daerah Dazu dengan para penyelamat yang menggunakan bot berusaha memindahkan lebih 700 orang berikutan paras air yang semakin tinggi di Kampung Fulong. Kadar turunan hujan kalinya adalah yang terburuk sejak tahun 1958. Wilayah berdekatan Rongchang pula mengeluarkan amaran merah akibat kejadian hujan berangin ribut di mana kawasan-kawasan rendah ditenggelami air sehingga setinggi 6 meter. Di daerah Sichuan pula, sistem pengangkutan bas ulang-aliknya terputus ketika jalan-jalan raya penghubung ke kawasan tersebut terjejas akibat banjir. Sementara itu, di wilayah Sichuan, bahagian barat daya China, lebih dari 62,000 orang dipindahkan akibat hujan lebat sekaligus menyebabkan 8,500 buah rumah musnah. Laporan setempat berkata hujan lebat turut menjejaskan lebih 650,000 yang lain. Bandaraya Luzhou merupakan kawasan yang paling teruk terjejas dengan lebih 3,300 orang di daerah Nazi terjejas manakala hampir 300 orang dipindahkan di pusat-pusat perlindungan. Tiada korban jiwa dilaporkan berlaku. Ekonomi langsung pula mengalami kerugian dianggarkan lebih 20 juta yuan. Pihak berkuasa kebudayaan memulakan kerja-kerja pemulihan ke atas Seksyen Dajingmen, tembok besar Zhangjikou, wilayah Hebei, utara China yang runtuh akibat hujan lebat pada 6 Ogos lalu. Hujan lebat berterusan pada bulan Julai yang membawa ke bulan lalu mengakibatkan bahagian barat Dajingmen roboh.
Sementara bahagian timur pula banyak retakan berlaku sehingga menjejaskan sehingga 360 meter persegi kawasan tembok besar ini. Pakar bagi bangunan tembok besar ini berkata akan menggantikan 2 lapisan batu bata dengan 5 lapisan bertujuan mengukuhkan lagi asas tembok berkenaan. Expo China Eurasia kali kedua dibuka rasmi pada hari Ahad lalu di Bandar Urumqi, Barat Laut China. Selama 6 hari dianjurkan, China Eurasia Expo kali ini dinaik tarafkan dari Pesta Perdagangan Serantau semasa kali pertama ia diadakan pada tahun lalu. Sementara itu, Perdana Menteri China Wang Jiabao semasa Expo ini berpeluang menemui para pembesar asing yang menghadiri majlis pembukaan Expo ini. Semasa pertemuan dengan Perdana Menteri Tajikistan Ali Akilov, Tuan Wen berkata China dengan tegasnya akan membantu Tajikistan dalam menjaga keselamatan dan kestabilan negara itu. Sokongan termasuk dalam pembangunan ekonomi dan perluasan kerjasama di negara Asia Tengah dalam pelbagai bidang. Tuan Wen juga turut menemui bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair dan berharap beliau akan menggunakan pengaruhnya untuk menggalakkan rakyat Britain memahami situasi China demi hubungan dua hala yang berkekalan. Para peminat buku atau lebih dikenali sebagai ulat buku tidak melepaskan peluang untuk pergi ke Pragati Maidan untuk menghadiri perasmian Pesta Buku. Dengan lonjakan futuristik dan e-books serta penerbitan buku yang pada kadar sederhana, Pesta Buku tahunan ini mengetengahkan 253 penerbit buku tempatan dan luar negara termasuk Perancis, Amerika Syarikat, United Kingdom, Rusia, Jerman, China dan Pakistan. Buat pertama kalinya juga, filem-filem yang dihasilkan berdasarkan novel dari penulis India ditayangkan di Pusat Konvensyen Shakuntalam bersempena 100 tahun panggung wayang India. Pesta Buku Delhi ke-18 ini berakhir hari Ahad ini. Oware Kazenobon atau Pesta Tari Menari Tanpa Henti di Bandaraya Tomaya bahagian tengah Jepun menarik hampir 300 pelancong. Acara tradisi yang bermula 300 tahun lalu ini dianjurkan bertujuan untuk memohon doa bagi keselamatan dari bencana taufan dan mendapat tuaian yang baik pada musim luruh. Para peserta menari di atas pentas hingga ke jalan-jalan raya di Bandar Ryatsu. Pada sebelah malam pula, para penari memakai topi anyaman dan pakaian tradisi kimono semusim panas bergerak perlahan sambil menyanyi dan diiringi alat muzik violin dan samisen Cina. Di Bandaraya Yamagata, Utara Jepun, ribuan penduduk menikmati stew ubi kentang yang dimasak dalam sebuah periuk gergasi semasa acara tahunan. Dengan menggunakan periuk sebesar 6 meter garis pusat, para penganjur memasak stew ini yang dicampur dengan 1.2 tan daging, 3 tan ubi kentang taro dan 3,500 batang bawang perai. Saiz ubi kentang yang digunakan lebih kecil dari biasanya tetapi rasanya jauh lebih enak. Hasilnya 30,000 hidang stew ubi kentang dihasilkan dan dijual sebanyak 300 yen setiap satu atau kira-kira $4. Kadar radiasi dari setiap bahan-bahan yang digunakan juga diperiksa di sebalik kebimbangan berlakunya pencemaran akibat kemalangan loji nuklear Fukushima Daiichi. Turut mengundang untuk menikmati hidangan ini 120 orang yang dipaksa berpindah akibat bencana tersebut pada 11 Mac lalu. さっぱりしてて美味しい。特に芋が柔らかくて美味しいです。山形牛も最高です。
Taman Tema Legoland di Nusa Jaya, Negeri Johor, Malaysia akan dirasmikan pada hari Sabtu depan, 15 September. Perasmian ini jelas menawarkan sebuah lagi tempat tarikan pelancong di Malaysia. Taman yang dibina menggunakan hampir 50 juta blok Lego ini menawarkan kepada para pengunjung peluang untuk melihat keunikan, termasuk peluang bagi sesiapa saja yang ingin memperlihatkan kemahiran dan kreativiti masing-masing. Dibina pada kawasan seluas 30.8 hektar tanah di wilayah ekonomi Iskandar, Malaysia. Legoland Malaysia ini merupakan taman tema Legoland ke-6 di dunia dan yang pertama di Asia. Pembinaannya yang bermula pada bulan Ogos 2009 ini menelan kos $230 juta. Dengan 7 tema istimewa, taman ini dijangka menarik sejuta pengunjung di samping menjana hasil lebih $32 juta pada tahun pertama ia beroperasi. Pemasangan 5 buah kamera pengawasan baru di beberapa persimpangan utama sekitar Bandar Phnom Penh akan membantu polis trafik memantau kesesakan jalan raya yang kian meningkat. Komuniti Ekonomi ASEAN AEC adalah integrasi pasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 selaras keperluan Thailand untuk meningkatkan sumber manusia kerana persaingannya yang kian meningkat. Kemeriahan Hari Raya Aidilfitri sememangnya disambut meriah di Malaysia dan sudah menjadi tradisi takbir raya dibuat dari rumah ke rumah, namun berlainan sedikit di Sungai Tiram, Johor apabila gema takbir dimeriahkan dengan perarakan kereta berhias mengelilingi kampung halaman. Ikuti laporannya dalam segmen Jendela ASEAN bersama Diangku Mas Dinawati. Dewan Bandaraya Phnom Penh memasang 5 buah kamera pengawasan baru di persimpangan utama sekitar bandar itu untuk membantu polis trafik memantau kesesakan jalan raya yang kian meningkat. Pembekal perkhidmatan internet ISP EasyCom merupakan firma yang memasang kamera di 5 buah lokasi tambahan terpilih. Langkah itu diambil berikutan tahap lalu lintas yang semakin teruk dan dipasang pada atas arahan polis trafik. Ketua Pegawai Eksekutif ISP berkata sebarang insiden yang boleh memberikan bukti yang berguna seperti penggunaan kamera litar tertutup di seluruh dunia. Televisyen kamera yang bermula seawal pukul pagi ini juga bertujuan membantu orang ramai merancang laluan mereka untuk bekerja di waktu pagi. Economic Community or AEC is a market integration. Komuniti Ekonomi ASEAN AEC adalah integrasi pasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Selaras kemajuan negara Thailand perlu meningkatkan sumber manusia kerana persaingannya yang kian meningkat. Kementerian Pendidikan adalah salah sebuah agensi yang bertanggungjawab menghasilkan dan meningkatkan piawaian modal insan yang berkualiti. Terdapat banyak kritikan ke arah sistem pendidikan Thailand. Ini termasuk dakwaan bahawa pelajar Thailand dipaksa belajar terlalu banyak subjek pada masa yang sama sehingga membawa kepada pembelajaran yang tidak cukup. Kementerian Pendidikan kini mengakui pada masa lalu Thailand tidak mempunyai rancangan kajian yang jelas berkaitan pembangunan negara. Dengan hala tuju yang tidak jelas, pelajar Thailand telah mengkaji perkara yang tidak sepadan dengan permintaan pasaran buruh dan mengakibatkan pengangguran. Hari ini, Kementerian Pendidikan Thailand mempunyai rancangan untuk membantu memperbaharui sistem pendidikan negara ke tahap yang baru pada keseluruhannya. Kementerian menekankan disebabkan setiap provinsi mempunyai sumber dan ciri-ciri yang unik, sumber-sumber terbaik perlu digunakan, seterusnya meningkatkan kekuatan sendiri dan membawa kepada peningkatan pekerjaan. Researchers and experts in each province are appointed to learn more about provincial geography, weather condition and resource. The ministry will also create 5 new professional fields, including students in high school. Sudah menjadi kelaziman setiap kali menjelang malam Aidilfitri, gema takbir raya berkumandang menghiasi malam raya bagi meraihkan kedatangan Syawal.
di sesetengah kawasan kampung di Malaysia masih menjadi tradisi takbir raya dibuat dari rumah ke rumah. Namun sedikit berlainan tercetus di Sungai Tiram, Johor apabila gema takbir dimeriahkan dengan perarakan kereta berhias mengelilingi kampung halaman. Seawal pukul 9 malam, kira-kira 50 penduduk berkumpul bagi memulakan perarakan mengelilingi kampung. Uniknya 3 lori dihiasi dengan cahaya lampu yang bergemerlapan seolah-olah menggambarkan replika masjid. Turut dipasang pembesar suara bagi laungan takbir raya. Perarakan bermula dari Balai Raya Kampung Sungai Tiram hingga ke Felda Sungai Tiram. Rombokan konvoi motosikal anak muda memeriahkan lagi gema takbir. Perarakan berakhir kira-kira pukul 1 disertai pelbagai lapisan umur. Juga di Malaysia, selepas saja umat Islam menyambut Hari Raya, negara itu menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos lalu. Pelbagai cara dilakukan oleh setiap negeri di negara itu dalam mempamerkan rasa cinta kepada negara. Di Melaka, tidak kurang uniknya seorang peniaga makanan mencetuskan idea patriotik menerusi menu yang dijual di gerainya serta fashion pemakaian para pekerjanya. Cha Kuih Tiao Merdeka, mi goreng satu Malaysia, nasi goreng ayam jalur gemilang, burger set 55 years dan 3 layer 1957. Itu antara senarai menu yang diperkenalkan oleh pemilik gerai Azhar Abdullah sebagai memenuhi tanggungjawab mengajak pelanggannya menghayati erti kemerdekaan. Melalui kepelbagaian nama menu ciptaan itu dapat membawa para pelanggannya mengimbau semula apa saja berkaitan kemerdekaan. Seluruh kawasan gerai dihiasi jalur gemilang manakala para pekerjanya memakai pakaian bercirikan bendera negara. Beliau membelanjakan kira-kira RM5,000 untuk memasang lebih 3,000 jalur gemilang di kawasan gerainya. Pelancaran menu jalur gemilang di gerainya disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Dato' Usman Muhammad. Apa sahaja berkaitan kemerdekaan apabila melihat senarai. Dengan paparan-paparan tadi, kita bersua lagi Dunia Asia minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.